Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita di atas talian ataupun disebut di alam maya ini untuk kita mendalami, memahami kalam Rabbil Alamin, kitab hidayah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, semata-mata menjadi petunjuk, pembimbing, pemandu untuk kita hidup atas dunia sampai ke akhirat, iaitulah kitab Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, pelajaran kita pada hari ini Suratu Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Surah yang ke-21 dalam juzuk yang ke-17. Sambungan perbincangan kita bermula di ayat 101. Ayat 101. Bagi jemaah yang pegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat dia 686. Muka surat 686. InsyaAllah perbincangan kita hari ini sehingga 105. 105. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan InsyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Itu perbincangan kita ayat 101 sampai 105. Dan perbincangan ini juga huraiannya bersambung dengan akhir perbincangan kita yang lepas. Perbincangan kita yang lepas iaitu ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam
antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukinya. Dalam ayat ni yang lepas, iaitu Allah SWT beritahu segala orang kafir, semua orang kafir, wama ta'budun, dan segala benda yang kamu sembah. Batu, kayu, pasir, apa sajalah. Semua benda. Ma menunjukkan kepada benda. Kalau man menunjukkan kepada orang yang berakal. Semuanya akan jadi hasabu jahannam, bahan bakaran neraka Jahannam. Kenapa cerita ini, kenapa ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, bahan-bahan bakaran, batu, kayu tak bersalah. Dia kan benda kerah, benda tak ada fikir. Yang bersalahnya orang yang mengukir dia, menyembah dia. Tapi kenapa dia sekali dicampur ke dalam neraka? Ini perbincangan kita, insya-Allah kita akan detailkan sedikit perbincangan kesinambungan daripada ayat 98 yang kita dah bincang dalam siri yang lepas. Baik para jemaah sekalian. Kita masuk kepada ayat kita dulu, 101, yang kaitan dia dengan ayat 98. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Maksud dia, sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari kami dahulu lagi memperolehi kebaikan dari kami, ahli syurga, mereka dijauhkan dari neraka itu. Mereka akan dijauhkan dari neraka itu. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, tengok nota di bawah 998. Ini cantiknya tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ringkas tapi ada penjelasan. Setelah itu, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan perihal orang-orang yang beriman yang telah diberi taufik di dunia ini bahawa mereka tersisih jauh dari neraka. Maknanya mereka ini ahli syurga, jauh dari neraka dan azab-azab seksaannya, kerana mereka ditempatkan dalam syurga dan nikmatnya yang tidak terhingga. Itu Allah SWT cerita kepada dia, kita telah menjadi adah, kebiasaan susunan Al-Quran ini, bila Allah cerita tentang orang kafir, ardafahu, diikuti dengan dia cerita tentang orang beriman. Sebab beriman dengan kafir lawan dua tu, ya kan? Lawan dua tu. Maka ini rahsia ayat 101 ini. Allah cerita tentang sabaqat lahum minnal husna. Orang yang digezetkan, kita bahasa kita kata digezetkan, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk jadi ahli syurga, maka mereka duduk di tempat lain. Baik. Bila Nabi SAW tengok dalam satu peristiwa, dia panggil sabab nuzul. Sebab turun ayat ini menarik jugalah untuk kita dengar. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas kata, ayatun fi kitabillah, satu ayat dalam Al-Quran, la yas'alunin nasu anha. Tapi peliknya orang tak tanya saya tentang maksud ayat ini. Aku tak tahu adakah mereka mengetahui, sudah tahu makna ayat menyebabkan mereka tak tanya, am jahiluha, ataupun mereka jahil
tak tahu tentang kedudukan ayat ini sehingga mereka tak bertanya. Dia dua ya. Sebab itu kata di ahli sejarah, ahli motivasi kata apa? Bila kita bercakap, orang tak tanya dua sebab. Sebab yang pertama, dia tak faham semua apa yang kita kata. Sebab yang kedua, dia dah faham semua. Kenapa mau tanya? Kan? Jadi kita pun, Ibnu Abbas kata, aku tak tahu, tak pasti. Adakah masyarakat memahami ayat ini, tak perlu tanya lagi, ataupun mereka langsung tak tahu? Qila mahi. Ayat mana tu Syekh Ibnu Abbas? Qal ayatun lamma nazalat. Ayat Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan bahan-bahan sembahan kamu akan menjadi bahan bakar api neraka. Antum laha waridun, dan kamu akan dicampur sekali dengan benda-benda yang kamu sembah. Surah Al-Anbiya ayat 98. Syaqqa zalika ala ahli Makkah. Bila turun ayat Quran ini, susah hatilah geng-geng Abu Jahal, pak-pak Abu Quraisy di Mekah. Dia kata apa? Syatama Muhammadun alihatana. Muhammad ni, duduk maki Tuhan kita ni. Duduk maki Tuhan kita. Diceritakan dalam sebab nuzul ni lah. Juga cerita Nabi masuk ke Kaabah. Dia tengok geng-geng Quraisy, pak-pak Abu duduk berkumpul dekat Hatim. Hatim ni kalau orang pergi Mekah sekarang dia panggil Hijr Ismail. Duduk kumpul kat situ. Nabi SAW pun cakap dengan geng-geng tu. Nabi kata, kamu semua antum innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Mu dengan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah 360 ketul ini semuanya jadi bahan neraka jahannam. Puak Quraisy pun jadi panik lah. Syaqqa maknanya susah hati. Apa Muhammad ni cakap hal? Bukan cakap marah dengan kita, marah dengan Tuhan-Tuhan ni. Ketul-ketul berhala yang ada ni semua dikondem oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka para jemaah sekalian, jadi itu dia panggil susah hati puak Quraisy. Faqama Ibnu Az-Ziba'ra. Ni jarang dengan nama ni. Nama penyagak ni. Tulis nama dia. Ibnu Az-Ziba'ra, Zai Ba Ain Ra Ya. Az-Ziba'ra. Ibnu Az-Ziba'ra pun melenting. Masya'nukum? Masalah apa ni? Bising-bising. Qalu syatama Muhammadun alihatana. Kenapa tak bising? Muhammad maki Tuhan kita. Kenapa tak bising? Maqala. Dia kata apa? Dia cakap apa? Qalu, dia baca ayat ni. Ayat yang Nabi baca tadi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Berhala-berhala kamu semua ni pembakar, bahan bakar neraka jahannam. Surah Anbiya 98. Qala ud'uhu li. Ibnu Ziba'ra pun tunjuk lah. Panggil dia mari. Dia punya tunjuk, orang Kelantan kata nak tunjuk ke debel. Tunjuk ke debel. Fadu'iya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil. Nabi lepas cakap Quraisy, Nabi pergi tawah. Panggil dia apa? Panggil. Faqala Ibnu Ziba'ra, ya Muhammad. Hadza syai'un li alihatina khassah. Rupanya Ibnu Ziba'ra ni cerdik. Ada otak. Dia kata, yang kamu kata, kami dan sembahan-sembahan kami, kayu, batu ni semuanya masuk neraka, khas untuk kami saja. Ataupun likulli man ubida min duni. Ataupun semua benda yang disembah lain pada Allah Ta'ala, jadi bahan bakar neraka. Dia tanya balik Nabi, argue. Qala bal likulli man ubida min dunillah. Kata dia Nabi,
semua benda yang disembah lain pada Allah Ta'ala, hasabu jahannam. Kata Ibn Zib'ara, khasamnahu wa rabbi hadhil bayinah. Kalau macam tu, aku nak berdebat dengan Muhammad. Demi Tuhan Kaabah ini. Oh, sedap dia. Ya Muhammad. Dengar ni. Dialog menarik ni. Ya Muhammad, alasta taz'umu, bukankah kamu kata Isa abdun salih, hamba Allah Ta'ala yang salih. Uzair, hamba Allah Ta'ala yang salih. Al-malaikatu ibadun salihun. Malaikat-malaikat itu hamba Allah Ta'ala yang salih. Jawab Nabi, bala, betul. Isa, Uzair, malaikat, orang baik-baik. Ini malaikat ni makhluk khas Tuhan ciptakan. Kata di Ibn Zib'ara, baik. Nasara ya'buduna Isa, sembah Isa. Yahud ya'budun man Uzair. Banu Mulih ni, puak-puak kafir ni, Mekah ni sembah malaikat. Dia kata malaikat anak Tuhan. Qala fadajja ahlu Makkah. Bisinglah puak Mekah. Oi, Muhammad kena dah. Muhammad jatuh dah hari ni. Rebah Muhammad. Dalam bahasa budak sekarang ni, koyak Muhammad kali ni. Main-main. Kan? Fanazalat, maka turun ayat 101 memberi jawapan kepada dakwaan Ibn Zib'ara. Menarik tuan-tuan. Tu ayat Quran ni. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan. Isa Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah Ta'ala ni ahli syurga. Uzair juga walaupun disembah oleh puak-puak Yahudi, tapi dia bukan izinkan. Malaikat disembah oleh puak-puak kafir Quraisy ni, puak-puak kafir ni, dia bukan dia mengizinkan untuk dia disembah. Apa jadi? Ulaika anha mub'adun, maka mereka dijauhkan dari neraka itu. Dia ni tak masuk dalam kumpulan yang tadi. Sudahlah, bisinglah puak dia pula. Allahu Akbar. Dan turun juga ayat walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Surah Az-Zukhruf ayat 67, wa huwa dajij. Maknanya bila turun Nabi Isa dibuat bandingan itu bising. Baiklah para jemaah sekalian, yang kita naknya tiga tuduhan tadi tidak termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang dituduh. Tidak termasuk dalam hasabu jahannam, sebab Isa suruh orang sembah Allah, dia tak suruh sembah dia. Sama juga dengan malaikat. Malaikat tak pernah panggil orang suruh sembah dia. Maka mereka ini tak termasuk dalam ma ta'buduna min dunillah, benda yang kamu sembah. Sebab dia sendiri tidak suruh orang sembah dia. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tahawi dalam Syarh Mushkil Al-Athar. Hassanahu Ibn Hajar fi muwafaqatil khubrul khabar. Wa sahaha isnadahu Ibn Qayyim fi Shifa'il Alil. Kata Ibn Qayyim, Ibn Zib'ara cakap di sini min jihatil qiyas, dari sudut qiyas dan umum makna ma ta'buduna min dunillah. Maka Allah SWT kecualikan Isa, Uzair, malaikat ini daripada ma ta'buduna min dunillah, sebab mereka disembah bukan dengan izinnya. Baiklah para jemaah sekalian, jadi perbezaan kenapa tiga ni dikeluar daripada kelompok ini, kata di para ulama, sebab malaikat Uzair, Isa ni mimman sabaqat lahum minallahil husna. Allah Ta'ala tetapkan mereka ahli syurga, dia tak masuk dalam kumpulan itu. Baik. Yang kedua, sebab yang kedua, tanda ni para pelajar. Sebab yang kedua, annal awsan hijaratun. Batu, kayu tu benda tak ada mukallaf, tak ada taklif dan tidak bercakap.
Kalau dia campak dalam neraka pun, dia tak jadi penghinaan bagi dia sebab dia diukir, disembah. Cuma menjadi penghinaan kepada penyembah-penyembah berhala. Ni, benda yang kamu kata Zulfa menjadi wasilah, menjadi wasitah perantara di antaramu dengan Tuhan, ataupun dia sendiri dianggap sebagai Tuhan, dia dianggap berkuasa membantu kamu. Sekarang ni benda-benda ini sekali denganmu, hasabu jahannam, menjadi bahan bahakan neraka. Maka lebih sedih lagi, lebih azabnya lebih teruk lagi. Sebab apa? Sebab mereka tengok benda yang diharapkan memberi pertolongan, mereka juga dalam neraka sekali dengan dia. Tak adalah, kosong tangan kata orang. Macam kita hari inilah, orang yang kita harapkan memberi bantuan kepada kita. Tiba-tiba orang itu juga sudah ditimpa musibah seperti orang itu juga. Jadi, aku ingat kau boleh tolong. Aku ingat kau boleh bantu. Kau pun sama juga. Jadi, tahassur, rasa kecewa tu lebih lagi. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah cerita kita, perdebatan Nabi SAW dengan Ibnu Zib'ara. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang disembah, maka mereka ini tidak termasuk dalam ma ta'buduna min dunillah. Baik. Timbul sekarang ini, ada orang pergi sembah kubur. Pergi macam penyembahan kepada wali-wali contohnya. Maka kalaulah si mati tu, waktu hidup dia duk mengajar orang benda ni, dia juga dalam bahaya. Tapi kalau dia tidak ajar, cuma selepas dia mati berlakunya al-ghulu fi hubbis salihin, seperti apa yang telah kita sebutkan dalam siri yang lepas. Kata dia Ibn Abbas, Suwa, Yaghus, wa Nasra, ini nama-nama rijalan salihin dalam zaman Nuh, tapi patung-patung mereka telah diukir. Maka kita mengatakan patung itu hasabu jahannam, tuan dia yang soleh itu tidak termasuk sebab itu bukan ajaran dia. Ya, jadi kalau kita hari ini pun kubur-kubur yang disembah-sembah itu, kalaulah ajaran Tok Syekh dia begitu, maka dia wallahu alam akan masuk sekali dengan kumpulan itu. Tapi kalau bukan ajaran dia, cuma diperlakukan oleh murid-murid dia tanpa ajaran, kita mengatakan dia juga selamat insya-Allah. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. Tengok ayat 102. Orang yang telah diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, ahlus sa'adah, mereka ini tidak jadi, walaupun disembah, tidak menjadi bahan bakar neraka, bahkan mereka duduk dalam syurga. Ulaika anha mub'adun, mereka itu dijauhkan dari neraka. Jauh macam mana? Kata di para ulama, dia kata jauh tu maknanya tak masuk neraka langsung. Satu, jauh daripada tempat orang kena azab, jauh daripada tempat penyiksaan, sehingga kan ayat 02 menggambarkan jauhnya mereka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar suara julangan api neraka, dan mereka juga tidak mendengar tempikan, teriakan, lolongan, laungan ahli-ahli neraka. Tak dengar sebab dia duduk jauh. La yasma'ul mu'minun, dalam mereka dalam syurga suara-suara pembakaran. Api ni kalau kuat teruk bunyi kan. Macam kita tengok berlaku kebakaran. Tota api bunyi. Tapi ahli syurga langsung tak dengar sebab mereka duduk jauh. Mereka duduk jauh. La yasma'una hasisaha, tak dengar langsung apa yang berbunyi di dalam neraka. Sebab apa? Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka kekal dalam syurga, di mana selama-lamanya dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka. Jadi orang mukmin, orang beriman masyghul, sibuk dengan nikmat dalam syurga, sehingga mereka tak dengar langsung apa yang berlaku di luar sana. Tak berlaku di luar sana. Cuma orang beriman ni orang baik, bila dia cari kawan-kawan dia dalam syurga tak ada, ketika itulah barulah mereka teringat, ya Rabbi, duduk kat mana kawan saya dulu?
dulu waktu di dunia, kami pergi mengaji bersama, pergi solat berjamaah bersama, pergi haji bersama-sama, rehlah contohnya kan. Tapi kenapa mereka tak ada di sini? Ya Rabbi, ketika itu Allah Ta'ala bagi keizinan kepada mereka untuk mencari kawan-kawan itu dalam neraka waktu itu. Tapi kita ingatlah tuan-tuan, bukan senang. Bukan dalam masa hari ini masuk syurga esok cari kawan, belum tentu. Boleh jadi tempoh masa yang agak lama, orang kawan dia sudah dibakar dalam neraka yang begitu dahsyat, barulah mereka mencari. Sebab itu doa kita, harapan kita para jemaah sekalian, jangan duk fikir nak masuk neraka, nak suruh kawan cari. Ustaz, kalau tak jumpa cari saya ya, jangan. Macam kita mempermain-mainkan seolah-olah kita nak pergi neraka dulu sekejap, ustaz pergi cari balik. La. Habis doa yang saya ajar sentiasa kepada para jemaah apa dia? Kita kata ustaz, tuan guru, tuan syekh, doakan kita semoga kita dapat bersama dalam syurga. Jangan fikir nak pergi masuk neraka suruh guru pergi cari dari neraka lah. Baik para jemaah sekalian, itu peristiwa Ibnu Zib'ara dan juga kenapa bahan-bahan bakar sedangkan benda-benda itu tidak bersalah, kayu, batu. Maka itu kata di para ulama Islam menjadi suatu pengajaran kepada puak kafir. Bahan-bahan yang kamu mengharapkan dulu, yang kamu puja dulu, yang kamu gosok atas dunia dulu, sekali dengan mudah neraka. Tak ada faedah. Tidak ada faedahnya. Kenapa kamu nak besar-besarkan? Baik para jemaah sekalian, bagaimana cara kematian dan kebangkitan semula orang-orang yang baik? Minnal sabaqat lahum minnal husna. Bagaimana? Yang pertama Tuhan sebut tadi, ulaika anha mubadun, mereka jauh dari neraka. Dan bagaimana lagi keadaan mereka? Tengok dalam ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Huru hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merunsingkan mereka. Allahu Akbar. Sebab apa tak unsing? Bila berlakunya hari kiamat, semua orang lain fafazi'a, bangun dalam keadaan terkejut, dalam keadaan takut. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, la yahzunuhumul faza'. Tidak mengerikan, tidak huru hara besar itu tidak merunsingkan mereka. Sebab apa tak unsing? Sebab waktu nak mati, mereka telah menerima khabar gembira. Setelah bangkit dari kubur, juga mereka khabar gembira. Apa dia khabar gembira? Tengok ayat 103. Wa tatalaqahumul malaikah. Dan sebaliknya mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, Hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dulu. Jadi macam mana orang ini nak takut? Bila dia nak mati, dia sudah dapat khabar gembira. Bangkit daripada kubur juga disambut oleh para malaikat. Mana dia tak dalam keadaan takut. Itu para jemaah sekalian. Yastaqbilul malaikatul mu'minin yaumal qiyamah. Tengok tanda sikit. Malaikat akan menyambut orang mukmin pada hari kiamat. Maka mereka memberi khabar gembira, mengucap tahniah, beri khabar gembira dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Dia kata apa? Wahai para orang mukmin, hadzal yaumul hadir. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu, bahawa Allah nak beri pahala apa yang kamu lakukan di dunia dulu, di sini, di akhirat ini, dalam syurga ini, di akhirat ini tempat kamu. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, bagaimana proses perjalanan hidup orang yang baik? Tanda. Kita kata insya Allah.
kita semua. Atas dunia, kita menjadi manusia yang baik. Taat kepada perintah Allah. Ikut sunnah Nabi SAW. Jauhkan diri daripada maksiat, mungkar, ajaran-ajaran yang tidak berpaksikan kepada sunnah. Jauhkan diri. Tak kiralah walaupun nampak cantik, tapi bila kita semak, benda ini tidak dilakukan oleh Nabi, kita tinggalkan. Sebab kita bimbang, kalau kita buat perkara yang tidak dianjurkan, nanti tak sampai kita ke kolam Nabi SAW. Sebab di antara kumpulan yang disekat dari kolam Nabi siapa? Ma ahdatsu ba'dak. Orang-orang yang mereka-reka perjalanan agama selepas Nabi wafat. Sebab itulah adalah hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fawaradun. Siapa ni reka-reka dalam ajaran kami, ajaran agama ini yang bukan daripada Nabi, maka itu ditolak. Tuan-tuan baca dalam hadis 40 pun ada hadis ni. Baik. Setelah kita berhati-hati beringat, ikut perjalanan hidup yang diajar oleh Nabi SAW dan menjauhi perkara yang dilarang dan juga perkara rekaan, maka insya-Allah ketika kita nak mati, apa dapat? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tanda tuan-tuan. Ayat surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang yang qalu rabbuna Allah, mereka telah mengaku rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, melakukan perkara yang baik, meninggalkan perkara mungkar. Bagaimana ciri-ciri istiqamah? Alhamdulillah, saya sudah bagi risalah tentang istiqamah selepas Ramadan, selepas haji, telah dibagi. Tuan-tuan boleh ambil di Facebook kita ni, ataupun dalam grup kita, grup Majlis Ilmu. Baca berapa kategori istiqamah itu, insya-Allah. Saya tak nak hurai di sini kerana masa kita singkat. Bila orang ni istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila dia nak mati, malaikat datang. Malaikat rahmat duduk dekat kepala kita. Dia mari bisik, alla takhafu wa la tahzanu. Saudara, matilah dalam keadaan tenang. Jangan takut. Jangan duka cita, jangan sedih. Dunia yang kamu tinggalkan, biarlah dia berlalu. Keluarga yang kamu tinggalkan, kalau kamu orang baik, Allah yatawalla salihin, Allah akan jaga anak cucumu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang kamu dijanjikan. Ketika itu, Allah buka hijab. Orang nak mati ni tengok, Masya Allah, tempat duduk di mana tempat dia akan pergi syurga. Ketika itu, dia senyum, dia mati. Allahu Akbar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan khabar gembira yang dibawa oleh para malaikat. Ya Allah, akhiri lidah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Maka panjang ayat ini, ana baca setakat dulu. Tuan-tuan boleh baca terus dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Ini bila nak mati macam tu keadaan. Bila sudah mati, nak keluar daripada kubur, malaikat mari sambut lagi. Masya Allah. Selesai semua perbicaraan, malaikat sambut lagi. Qalu salamun salamun. Salam sejahtera. Udkhuluha. Sila masuk dalam syurga dengan selamat. Allahu Akbar. Bahagia. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat seterusnya. Surah Fussilat juga telah kita bincangkan. Kemudian kita pergi kepada ayat 104. Yawma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Ingatlah,
Ingatlah, hari kami menggulungkan langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Allah kata kami gulung langit ni macam gulung kertas. Konyok gitu ya. Allahu Akbar. Maknanya berlakunya kiamat. Bila mu jangan takut, jangan bimbang, hei orang yang beriman, pada hari yang kami lipat langit sebagaimana kami lipat kertas, yang tertulis padanya ketah biasa. Lipat macam tu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zumar, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi ni semua di bawah genggaman Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Langit-langit pula dilipat. Tengok dalam surah Az-Zumar ayat 67. Maknanya berlaku dah kiamat. Langit telah ditukar dengan langit. Bumi ditukar dengan bumi. Masih ada lagi. Tapi bukan yang ada sekarang. Yauma tubaddalul ard. Hari ditukar. Ghairul ard. Pada hari itu hari kiamat. Wa barazulillah. Baik. Tuhan kata pada ayat ini, bila berlakunya kiamat, apa jadi kepada kamu? Bila berlakunya kiamat, apa terjadi kepada kita? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Allahu Akbar. Kama bada'na, sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kita dulu macam mana dilahirkan oleh mak kita, kami ulangi wujudnya lagi. Maka dia panggil mudahlah. Mudahlah Allah Ta'ala nak ulang balik lagi mudah daripada yang sudah tak ada. Awalnya tak ada contoh. Kemudian diadakan. Kemudian ulang balik. Allah Ta'ala ulang balik. Keluar daripada kubur. Bagaimana keadaan dia? Sebagaimana kamu dilahirkan oleh mak kamu. Kan dalam hadis Nabi SAW. Yang Nabi kita cerita. Bila manusia ni keluar. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum mahsyurun, kamu semua akan dikumpulkan di akhirat di mahsyar hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tak ada selipar, tak ada baju, ghurlan, laki-laki tidak bersunat, balik semula kepada kejadian asal. Kemudian Nabi baca ayat ini, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Allah kata apa? Sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami, sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Tanda hadis ini tuan-tuan, hadis Ibnu Abbas ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Mana hadis sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, itulah keadaan manusia. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Jadi semula seperti yang kita baru dilahirkan oleh mak. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itulah janji Allah Azza wa Jalla. Tengok nota 999. Yakni seluruh alam ini akan ditukar ganti dengan yang baru pada hari kiamat. Alam ini akan ditukar ganti dengan yang baru, kerana sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menjadikan segala-galanya dari tiada kepada ada, maka ia berkuasa menjadikannya semula dalam bentuk yang baru. Pelik apa? Kan? Bila Nabi SAW sebut tentang di hari kiamat esok, orang akan berjalan, orang panggil menungginyo. Apa dia bahasa kita ni? Menungginyo ni kepala bawah, kaki atas. Jadi orang tanya, macam mana dia berjalan? Nak berjalan dengan kepala macam mana? Nabi bagi jawapan yang simple. Nabi kata, sebagaimana Allah mampu berkuasa manusia berjalan atas kaki, Allah juga berkuasa menjalankan manusia atas kepala dia, atas muka dia. Apa yang kita susah? Jadi baik, itulah suasana kita. Bagaimana senangnya Allah kata, aku nak bangkit semula, mudah. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat terakhir dalam siri ini. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah tulis
dalam kitab yang kami turunkan. Zabur tu makna dia kitab yang diturunkan. Ai jami' al-kutubul munazzalah. Semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Itu Zabur. Ataupun Zabur itu kitab khas kepada Nabi Daud kan. Musa, ingat baik, ngaji ulang kaji balik fardu ain kita. Musa, Taurah, Zabur, Daud, Isa, Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Furqan ataupun Quran. Tapi Zabur di sini dengan makna kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Al-Kutubul Munazzalah. Ba'da Lauhil Mahfuz. Maknanya semua kitab itu duduk di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan peringkat-peringkat mengikut kategori nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Apa yang Allah Ta'ala dah tulis dalam kitab-kitab yang diturunkan dulu? Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allahu Akbar. Bahawasanya kami turunkan sesudah ia ditulisnya pada Lauh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Bumi mana tu? Jadi bumi mana kata di para ulama Islam, al-arda di sini, tengok nota di bawah, yakni bumi syurga. Bumi syurga dimiliki, diwarisi, dihuni oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Ini je kumpulan yang layak masuk dalam syurga. Yarisuha ibadiyal amilun. Yang mewarisi syurga itu iaitulah hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat, yang melakukan segala perkara yang disuruh, yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil satu pandangan, satu tafsir bahawa yang mewarisi syurga itu orang-orang yang soleh. Tengok nota di bawah kata apa. Ada sebahagian ahli tafsir memahamkan bahawa bumi yang tersebut itu bumi kita ini. Yakni bumi ini akan diwarisi, dikuasai oleh orang-orang yang saleh. Sebagaimana dalam suratul A'raf, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Bumi ini dikuasai oleh puak-puak jahat. Kita kata siapa jahat ni? Kalau bawa contoh zaman kita hari ni, timbul pula kontroversi. Kita ambil hak zaman dululah. Firaun. Firaun ni berapa generasi dia merintah? Sampai peringkat boleh mengaku jadi Tuhan. Firaun sudah saat naik taraf jadi Tuhan. Akhir sekali kesombongan Firaun, keangkuhan Firaun, kebodohan dia mengaku jadi Tuhan, Allah tenggelamkan dia dalam laut merah, laut Qalzum. Kemudian bumi Mesir yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala telah wariskan bumi Mesir kepada Nabi Musa dan para pengikutnya yang beriman. Hakaza. Bumi Mekah dikuasai oleh Abu Jahal dengan pak-pak Abu yang lain. Sebab sekeliling Mekah dikuasai oleh Rom dengan Parsi. Tapi dengan sebab orang beriman taat kepada Allah Azza wa Jalla, yurisuha, Allah Ta'ala berikan bumi Mekah dimiliki oleh umat Islam, dan banyak negeri-negeri di bawah taklukan Rom, Parsi, semuanya menjadi negeri Islam. Maknanya kalau kita kata dua tafsiran di sini, dua-duanya tepat, kita boleh pakai dua-dua. Di dunia ini orang yang baik-baik akan menguasai akhirnya. Cuma makan masa lah, bukannya sehari dua. Perjuangan ini perlu diteruskan. Kata di para pejuang Islam, kita berjuang hari ini, mungkin anak kita atau cucu kita nanti tengok kejayaan. Mungkin. Ataupun cicit
Wallahu alam. Kita tak berani nak kata. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala ni kata-kata para pendakwah, Tuhan tak tanya kita kamu berjaya atau tidak, tetapi Allah akan tanya kita kamu berjuang atau tidak. Sebab itu para jemaah sekalian, sayalah sebagai seorang pendakwah yang kerdil, yang menumpukan banyak masa kepada menyebarkan Islam, menyampaikan sunnah Nabi SAW kepada masyarakat. Laluan-laluan yang kita hadapi, tuduhan ke, cercaan ke, kita kata kecil, nak banding dengan para anbiya, para salihun. Tetapi kita kata ini satu perjuangan. Mudah-mudahan masyarakat kita boleh memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW dengan cara yang betul, sebagaimana yang telah dipahami oleh para salafus salih. Kita kata Alhamdulillah. Kemudian disambung oleh generasi yang berikutnya, insya-Allah. Demikianlah para jemaah sekalian, dalam hadis Nabi SAW yang kita tutup perbincangan ke hadis ini daripada Thauban radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal arda. Allah Taala kecilkan bumi di depan mata aku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Nabi kata aku tengok timurnya, tengok baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Umat aku ini akan sampai memerintah tempat-tempat yang aku tengok tadi akan dikuasai oleh umat Islam. Kita kata Alhamdulillah, sebahagian besar dunia ini telah dikuasai oleh umat Islam. Kemudian sehari dua ni banyak mengecil balik, Andalus jatuh, dan beberapa negara-negara yang menjadi kebanggaan umat Islam zaman dulu, hari ini menjadi kenang-kenangan sebahagian tempatnya, ataupun negara umat Islam itu sendiri tidak lagi menjadi tapak untuk pelaksanaan syariat Islam, sebab mereka telah dikuasai oleh golongan sekular ataupun golongan liberal, ataupun pemikiran mereka telah disekularkan oleh puak-puak penjajah. Kita mengatakan Alhamdulillah masih ada lagi ruang. Apa yang diharap oleh Nabi SAW tadi, umat ini akan sampai kepada mana tempat yang aku tengok. Hadis itu rawahu Muslim. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan pergi kepada siri terakhir dalam suratul Anbiya, bermula dari ayat 106 sampai ke akhir surah 112 dalam siri yang akan datang. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Sebagaimana penutup kata di ahli sejarah kata, bumi Syam ni bumi para anbiya, telah diwarisi oleh Bani Israel daripada Jabarin. Bani Israel mengikut Nabi Musa mengambil balik bumi. Jabarin hilang. Sebab mereka itu orang yang benar. Kemudian dikuasai oleh Yahudi. Tak lama bumi Syam dikuasai oleh Nasara, ambil daripada Yahudi. Sebab Nasara pengikut Nabi Isa, mereka masih benar. Kemudian Nasara menyeleweng, warisahal muslimuna minan Nasara, orang Islam ambil daripada Nasara. Jadi sekarang ni walaupun orang panggil tarik tali, sekali kita menang, sekali kita kalah. Kan, zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia telah bebaskan Syam ni daripada puak-puak Nasara. Hari ini kita dikuasai oleh sedikit oleh puak-puak Yahudi. Yahudinya tak besar mana, duduk di Tel Aviv dan sekitarnya, tetapi pemikiran Yahudi itu besar, menguasai bumi Syam yang kita tengok hari ini. Sebab itu bila kita tengok orang yang memperjuangkan Islam, mempertahankan Masjid Aqsa contohnya, tapi ada di kalangan mereka tutup aurat pun tidak, macam-macam dia punya kerana. Tapi kata orang jangan tengok dia tengah jalan, kita tengok matlamat yang besar, nak membebaskan Al-Qudusus Syarif, Masjid Aqsa daripada barasinul Yahud, maka kita fokus yang besar. Yang tengah jalan ni, anggaplah sebagai macam kemuncup di tepi jalan, yang terlekat di seluar kita, kita teruskan pergi dulu, lepas ni kita bersihkan, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, selagi umat Islam ini berpegang dengan apa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita akan selamat. Baiklah, kita tamat dulu perbincangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.